Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan keizinannya dapat kita bersama-sama lagi berjumpa dan berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kenikmatan dari segi masa dan juga kelapangan tubuh badan kita untuk kita sama-sama berjaki Masjid Jami' Balik Kasih ini. Mudah-mudahan keberadaan ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh azam dan iltizam pada tahun baru yang 2024 ini, mudah-mudahan Allah memberikan kita redha serta rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Allahumma amin. Apa khabar ayah-ayah, tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya-Allah hanya kita akan menyambung kembali kuliah tafsir kita untuk surah An-Naba untuk ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ke-31. Betul Agak ada yang hati-hati insyaAllah 31 insyaAllah kita akan masuk pada surah An-Naba dan kita nak masuk fasa yang terakhir yang 10 ayat yang terakhir dalam surah An-Naba, insyaAllah. Allahumma kita akan habiskan ada yang kita mampu lah. Kalau tak dapat habiskan, kita masuk pada pertemuan yang akan datang. Sebelum kita mulakan, ayah-ayah, ibu-ibu, mari sama-sama kita niatkan iktikaf di dalam masjid ini. Nawaitu iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Dan kita mulakan dengan umur kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, sama-sama baca surah An-Naba untuk ayat 31 hingga ayat yang ke-36 insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna lil المتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا Sadaqallahul Azim. InsyaAllah ada ke depan ni akan datang
untuk kita mulakan kuliah kita akan baca Quran, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat harfin bi harfin untuk pahala kita, insya-Allah. Allahumma amin. Maka ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk beberapa ayat ini 6 ayat. 6 ayat Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita orang yang bahagia, orang yang mendapat kebahagiaan, orang yang mendapat kejayaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lepas kita dah Allah Subhanahu wa taala berikan gambaran kepada kita bagaimana keadaan orang-orang yang kata gagal di dunia, dan juga sehingga maksudnya gagal di hari akhirat dengan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan yang ini maka kita nak berungkai bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang yang mendapat kejayaan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat yang ke-31, inna lil muttaqina mafaza. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kejayaan. Siapakah orang yang bertakwa? Imam Al-Ghazali kata apa? Imam Al-Ghazali kata orang yang bertakwa ini ialah orang yang ada di dalam hatinya, di dalam kehidupannya ada dua perasaan. Apa dia? Iaitu perasaan takut dan perasaan harapan. Takut dan harap, penuh pengharapan kepada siapa? Kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala. Maka dua keadaan itu, takut dan juga harapan, itu mesti ada dalam setiap kehidupan manusia. Kerana kadang-kadang bila mana kita ni tak ada perasaan takut dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah sebab tu kita kadang-kadang macam terlupa adanya Tuhan, terlupa adanya yang melihat kita. Lupa. Padahal kita faham supaya Allah SWT itu maha melihat kepada apa semua yang makhluknya buat. Maka orang yang bertakwa ini Allah SWT pastikan akan mendapat kejayaan. Apakah kejayaannya? Kejayaannya bila mana dia sampai menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan dapat syurga tu bukan mudah, kan? Kita nak dapatkan pisang goreng, sejuk-sejuk ni pisang goreng. Nak dapatkan pisang goreng tu bukan senang. Nak kena cari pisangnya, pisang awak ke, pisang apa, pisang emas ke, pisang nipah ke, pisang tanduk ke, nak kena cari tu. Tapi sekarang senang aja, pergi je kedai yang jual pisang goreng tu, goreng pisang ke pisang goreng goreng mana tak kisah. Kalau apa ni, kalau salah dia punya dia punya sebutan tu, tak maaf lah. Maka pisang goreng ke goreng pisang ke, nak buat tu bukan susah, bukan senang. Kena ada pisang ni baru jadi lah. Kalau cepedak goreng ni, macam gitulah. Maksudnya kena ada bancuh tepung, celup tepung, goreng, kena minyak, kena panas dan sebagainya, barulah dapat nikmatnya. Begitu jugalah kita ni. Dekat dunia ni bersusah payah Allah bagi ujian macam-macam. Setiap manusia ni ada ujian masing-masing. Ayah ada ujian masing-masing, ibu ada ujian masing-masing, tuan-tuan, para murabi, ustaz-ustaz, cikgu-cikgu, petani, pekebun, nelayan, semua ada je punya rezeki masing-masing, ujian masing-masing yang Allah berikan. Ujian yang Allah SWT berikan itu nak memperlihatkan bagaimana kita ini adakah akan mendapat kejayaan di sisi Allah SWT. Maka Allah SWT letakkan beberapa kejayaan yang Allah SWT akan berikan kepada mereka-mereka yang mendapat syurga Allah SWT. Kita berusaha payah di dunia lagi, Allah SWT bagi sesusah. Nanti masuk ke alam barzakh pula, yang alam dunia, daripada alam roh ke alam rahim,
kemudian kepada alam rahim, kepada alam nyata, alam dunia, dan kita kembali kepada alam barzah. Dalam barzah kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi cabaran-cabaran yang kita nak tepuhi. Dunia ni, kata Rasulullah, sitin wa sab'in. Umur umat Nabi Muhammad ni antara 60 hingga 70 saja. Tak panjang umur lah. Yang panjang umur ni ada lah yang 99, yang 100 tu rezeki lah, bonus Allah bagi. Ni kan pejawat abang lagi sedap bonus 2 bulan. Bulan 12, bulan 1 ni ayah-ayah kecil-kecil ada bonusnya. Pandai-pandai lah bagi-bagi sedekah, infak-infak mana sepatutnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka itu kejayaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah Subhanahu wa taala berikan beberapa keadaan di syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kesusahan di dunia ini, dan Allah Subhanahu wa taala juga datangkan juga ujian-ujian ketika berada di padang mahsyar, di mizan. Kita nak menempuh siratal mustaqim. Titian sirat itu pun kita bersusah payah. Rasulullah SAW kata apa? 500 tahun menaik, 500 tahun menurun, 500 tahun menegak, beberapa lagi lah, beribu tahun, bukannya 100 tahun, bukannya puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun kita nak sampai ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ni jenis sepantas kilat pun lama juga nak pergi 500 tahun. Ashabul Kahfi pun 309 tahun. Itu bukan rasa dah lama dah. Kita baca pun rasa macam dah lama. Kita baca pun rasa macam 309 tahun lamanya. Tapi tak mustahil, lama dah. Beratus tahun dah. 500 tahun menegak, 100 tahun menurun, 15 tahun apa tu rata nak jumpa syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bukan saja-saja je orang yang harus sirat tu, bukannya tak rasa faham apa yang aku rasa, faham apa yang aku. Orang yang beriman insya-Allah lah Allah bagi dingin dan sebagainya kan. Wallahualam. Berbeza-beza keadaan yang melalui tahiyan sirat itu. Ada yang muka tersembam, serik. Ada yang kaki ke bawah, kaki ke bawah, kaki ke atas, tangan ke bawah, ada gitu juga. Ada yang mengengsot, macam sisa ngengsot itu pun ada juga. Bermacam-macam keadaan, bersusah payah. Tapi sampai kita bersusah payah itu, Allah bagi apa? Allah bagi kenikmatan. Apa dia? Hadaiqa wa a'naba. Allah bagi kepada dia kebun-kebun dan buah-buah anggur. Bersusah payah ni kan, kita nak pergi, Allah sampai buka ada hadaik, kebun-kebun yang menghijau. Kita dah biasa lah kat Malaysia ni, biasa dah hijau kan. Tapi cuba kita bila mana kita membaca Quran ni, kita kena mendalami dan kita kena merasai. Sebab tu kita baca Quran kena ada tafsir, baru kita menjiwai. Maksudnya kita faham bagaimana kita nak dapat kebun-kebun buah anggur. Bayangkan kebun-kebun dan buah anggur. Tapi bagaimana nak dapatkan kebun-kebun dan buah anggur tu? Contohlah kita pergi kat dunia nyata. Contohlah kita di padang pasir yang luas. Contohlah dekat padang Zahra ke, dekat padang yang berpasir lah, dekat Arab Saudi sebagainya. Tempuh perjalanan, contohlah daripada Arab Saudi nak pergi ke Palestin, kita melalui padang pasir. Beribu dia punya kilometer. So kita berjalan kaki, bayangkan ibarat berjalan kaki penat, rasa dah beberapa hari tak dapat air, kekurangan air. Kita dah penat ni. Lepas tu sampai tiba-tiba dekat depan kita nampak ada hadaik, ada kebun oasis. Yang situ ada anggurnya, ada tamarnya, ada kolam airnya yang sejuk, yang dingin untuk kita menikmati. Kita punya kejayaan kita. Sampai-sampai tak ada pula Fata Morgana roja. Hiba kita rasa saat ni.
nak pergi lagi, cari lagi dapat sungguh-sungguh betul-betul. Ataupun sedapnya kalau kita dapat minum air yang sejuk, dapat orang kata makan buah anggur, dapat apa-apa segalalah dekat dalam oasis tersebut. Begitu jugalah keadaan orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang-orang yang mendapat kejayaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama untuk orang-orang yang mendapat kejayaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berikan dia kebunan Allah berikan. Maka mafazah hadaik ini ialah orang kata ayatnya kembali kepada mafazah. Apa tempatnya? Badal kepada mafazah itu, maka ia kejayaan, kita dapat kenikmatan itu ialah kebun-kebun. Kebun kita bukan kebun seka 2 ekar. Ibu-ibu, ayah-ayah jangan bayangkan syurga itu kebun ni seka 2 ekar. Kebun ni memang tak tahu cakap lah. Kebun memang kebun lah. Memang kebun lah senang kata. Bukan jangan kata kebun, tak boleh nak bayang kebun tu macam mana. Betapa indah kebun tu hanya Allah saja yang tahu. Kita boleh bayangkan kebun kita dekat dunia je lah. Yang ada kebun apa, kebun manggis ke, kebun durian ke, kebun rambutan ke. Itu pun kita rasa nikmat lah. Bukan kita je nikmat, monyet pun nikmat juga. Monyet pun dapat makan, kera dan sebagainya. Maka keadaannya begitu. Dan wa'nab ini ialah maktuf kepada mafazah. Atuf wa ma'tuf, maksudnya keadaan itu berangkai kepada kenikmatan syurga-syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada apa lagi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ka'san dihaqa wa kawa'iba atraba. Wa kawa'iba atraba. Ka'ibun. Apa ka'ibun? Ka'ibun ialah gadis-gadis yang cantik lah. Gadis-gadis yang orang kata kalau kita ada dalam dunia lah senang kata. Gadis-gadis ni untuk ibu-ibu tak ada lah, yang tak maaf ibu ya. Ni untuk orang kata orang lelaki lah. Orang perempuan ni jangan takut, jangan risau, kerana ibu-ibu ialah orang kata ketua kepada gadis-gadis yang cantik ni. Tak tahu nak cari cakap macam mana cantiknya ibu-ibu nanti kat syurga. Lebih cantik daripada bidadari yang ada dalam syurga Allah SWT. Tak tahu, tak boleh kata ibu. Cantik ni macam mana, wallahualam. Hanya Allah saja yang tahu. Ini memang bukan pembedahan plastik lagi. Memang Allah bagi. Bukan pembedahan plastik juta-juta harga, bukan. Yang Allah bagi cash. Memang sebagai ketua bidadari, itulah ketua bidadari untuk suami kita lah. Maka gadis-gadis ini, gadis-gadis yang orang kata kalau kita lihat, maaf cakap, menggiurkan. Kita memang kata tengok tu memang bernafsu lah. Tengok dengan bernafsu. Bidadari ni cantik. Memang tak boleh lawan. Ada Rasulullah kata apa, kalau bidadari ni turun ke langit, kaki langit ni, tunjukkan dia punya peha, tunjukkan peha saja, buku lagi, dapat buku lagi sikit, pengsan semua. Kita pengsan, betapa ya Allah cantiknya. Itu baru bidadari, belum lagi keadaan di dalam sana. Allah berikan sikit je. Maka Allah berikan gadis-gadis remaja. Gadis-gadis remaja, wa ka'ibun ini atroba, yang sebaya umurnya. Semua sebaya. Semuanya sebaya. Tak ada lah orang kata umurnya 40, ada yang umur 50, tak ada. Semuanya gadis. Nama gadis macam mana gadis? Gadis ni daripada mula akhir balik lah kan, gadis. Sampailah umur dia sebelum berkahwin lah kan. Kalau biasa, kalau kahwin ni, gadis ni biasa umur sampai 25 lah kan. Macam itulah. Itu gadis lah. Keperawan-perawan. Yang perawan-perawan ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Itu keadaannya. Yang pertama tadi Allah bagi kebun, kemudian Allah bagi wa'na, bunga apa, buah-buahan. Bukannya anggur saja. Tengok Allah bagi nikmat kat manusia. Allah dah bagi rasa dah. Anggur, Allah bagikan anggur dekat dunia juga. Tapi tak samalah anggur tu macam dekat syurga. Allah bagi, orang kata bagi juga rasa. Ada beberapa buah syurga yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita ni dekat dunia. Pisang, kurma, apa lagi, zaitun, apa lagi, buah tin, apa lagi, banyaklah, beberapa lah, anggur, tu antaranya. Buah-buah yang kita boleh makan di dunia, tetapi kat syurga Allah Subhanahu Wa Taala pun ada. Jangan risau. Tapi rasa lain lah, tak tahu dah rasa macam mana. Kalau rasa kita rasa pisang, tak tahu dah kalau dekat kat syurga rasa cempedak pun, tak tahu. Wallahualam. Rasanya macam mana. Dan kita kata hadis Rasulullah SAW, kita makan ni, orang kata rasa macam teringin nak makan pisang lah. Baru rasa teringin, baru bukan cakap tau, dekat hati kita. Baru keluar nawaitu tu, nak makan pisang, ada di depan. Kita makan macam biasa dihidangkan makanan. Makan, tak terasa kenyang. Makan, tengok kat belakang tu, gunung Uhud tu. Kulit pisang saja kat belakang tu. Tapi bersih je lah, tak ada kotor. Tak ada kotoran dekat dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala ni. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu yang seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala berikan apa? Wa ka'san dihaqa, dan gelas-gelas arak yang penuh berisi minuman. Allah berikan gelas-gelas yang penuh dengan minuman, antaranya arak. Allah beri arak kepada kita. Arak special, sebab tu kita jangan, tak boleh diminum, larang, diharamkan untuk kita minum arak yang khamrun dekat dalam dunia ni. Sebab kita dikatakan tidak akan menerima, tidak akan merasa arak dekat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tak tahu macam mana nikmat syurga, nikmat arak tu. Kita minumlah banyak macam mana pun dekat syurga tidak memabukkan. Dekat dunia agaknya kalau kita minum sikit agaknya kita tak biasa minum. Agaknya kalau kita minum satu penutup ni dah terus pening lah agaknya. Ada yang pernah minum apa namanya, daun ketum ke? Ada yang pernah minum air ketum, agak macam gitulah, pening-pening lalat macam itu kan, air ketum ni. Orang kampung suka minum. Saya jujur jugalah, saya pernah juga berasa dapat satu tutup ni, ingat rasa tutup, ya Allah, macam gini rasa, memang taubat, tak minum lagi lah. Memang saya tak minum. Air apa lagi satu? Air tapai pun saya tak minum. Pernah juga rasa, kita rasa, macam gini rasa, dah cukup lah, memang tak minum. Ni macam pening-pening, tak boleh. Betul, dia diharuskan minum kan, rasa tak ada masalah lah, bukannya dosa pun, sebab benda tu bukannya apa kata, haram pun, ditapai gitulah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tapi khimar tak boleh. Ini yang ratusan tahun kan, tengok aja punya tarikh, 1500 Masihi. Sekarang 2023, 2024, 2024, berapa lama dia apa kata, simpan tu air arak tu kan, lagi lama lagi mahal kan, lagi lama lagi pening, minum je terus pingsan kan. Dahsyatnya arak ni, bahaya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dalam surah Muhammad ayatnya ada Allah Subhanahu Wa Taala firmankan, yang sependek yang saya ambil, wa anharum min khamrin. Allah Subhanahu Wa Taala sediakan sungai-sungai arak. Sungai-sungai arak. Ada sungai madu, ada sungai susu. Nak katanya syurga ni Allah Subhanahu Wa Taala bagi sungai. Bukannya kita, kalau kita nampak sungai, ni sungai Parit Kasih, sungai Kasih lah saya kata, atau Parit Kasih kan. Kita nampak sungai kan, macam itu dia sungainya, sebelah kanan.
Kalau kita nak balik ke nak balik Betul Pahat dia belah kiri sungainya. Kalau kat syurga tak. Syurga tu sungai tu ikut kita. Kita duduk kat mana dia ada kat bawah kita. Sungai tu. Tapi kita tak jatuh. Berada di samping kita. Di bawah ataupun di tepi tu, di kanan ataupun di kiri. Sungai tu. Senang untuk kita cedok ambil air macam ini kan. Minta maaf ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Minum itu je. Ambil kanan, minum. Ambil kiri, minum. Sungai ni ikut kita. Sungai tu ikut kita kat mana kita duduk. Kita tengah sandar dekat pokok lah, contoh pokok anak atau pokok kurma tu kan. Sambil-sambil kita tengok, kita santai-santai berbual kawan-kawan, rasa haus lah. Ada tepi ada arak, besar, minum. Hebat. Sebelah pula ada susu pula, minum susu pula. Minum madu pula, dahsyat. Allah berikan nikmat itu semua Allah Subhanahu Wa Taala nikmat kepada kita. Kena gambarkan ibu-ibu ayah, kita kena gambarkan kita ada rasa sedap macam itu. Kita pun rasa air barik sikit ni, air sejuk pun kita rasa sedap. Macam itulah keadaannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada ayat ke-35. La yasma'una fiha laghwaw wa la kizzaba. Dan di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia, laghwa. Laghwa, kan? Laghwa ni perkataan laghwa. Ambil perasaan daripada laghwa. Maka tak ada perkara ataupun tak ada kita cakap-cakap laghwa, tak ada. Cakap tak tahu Allah kita cerita apa dekat syurga. Syurga nak cerita kebesaran Allah, kita dah sentiasa cerita kebesaran Allah dekat dalam Allah dekat dunia. Maybe kita bertasbih lah kan, tasbih agaknya lah Allah lah apa kita cerita Allah Allah. Tak tahu. Perkataan yang sia-sia wala kizaba, dan tiada pula perkataan-perkataan yang berdusta. Kita kadang-kadang kalau kita cerita kita nak sedap, kita ada kebom-bom sikit. nak sedap ceritanya kan. Aku pernah naik Ferrari, padahal bukan naik Ferrari, jumpa Ferrari dekat R&R tu sebelah kan. Aku naik Ferrari, tahu sedap kita Ferrari ni, tekan minyak berdezuk, padahal sebelah je tengok kereta tu berdezuk. Nak cerita sedap, cakap kita duduk, kita bawa kita duduk, kita duduk dalam Ferrari kan. Nak cerita sedap, maka dekat dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala tiada perkataan lagu, perkataan sia-sia untuk kita bual-bualkan. Itu Allah Subhanahu Wa Taala dah tetapkan kepada kita. Maka penghuni-penghuni tiada yang bercakap dusta dan menipu sama sekali. Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita supaya kita jangan sampai kita ini berkata-kata dusta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam ayat yang seterusnya pada ayat surah At-Tur ayat yang ke-23, Allah Subhanahu Wa Taala firmankan yang mafhumnya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah dan tiada pula perbuatan dosa. Yang tiada kata-kata yang tidak berfaedah. Kita ni kita kadang-kadang pun yalah biasalah manusia kan. Time-time kita gonjol juga kepalanya kan, tahu gonjol tengah-tengah mereng gitu kan, cerita macam-macam bukan kan, cerita ketawa-ketawa terbahak-bahak padahal cerita apa je tapi kita ketawa-ketawa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka gambaran Allah Subhanahu Wa Taala berikan di dalam ayat ke-35 ini menggambarkan betapa bersihnya suasana, betapa bersihnya suasana kita di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita boleh bayangkan dekat sekarang inilah keadaannya ibu-ibu kan dalam masjid ni kan, sejuk kan, cakapnya baik-baik, cerita tentang syurga Allah, cerita tentang syurga Allah. Maka begitulah keadaan persekitarannya. Keadaannya duduk di dalam majlis-majlis ilmu. Itu semua Allah berikan untuk kita ini sejuknya mata memandang. Tanpa rasa dosa,
apa buat apa cakap-cakap minister, semua menyenangkan hati, tak ada orang kata cakapnya menusuk jiwa, kan. Kadang-kadang touching ibu-ibu, kan. Kadang-kadang kita cakap lebih sikit rasa-rasa touching ke hati kita. Itu biasalah, manusia mesti ada perasaan. Kita bukannya binatang, kita manusia ada perasaan. Kadang-kadang binatang pun ada perasaan juga, kucing tu. Kita selalu cakap dengan dia, Oyen ni baik, Oyen ni dengar kata, tiba-tiba kita marah dia. Oh ni Oyen ni usahakan lah, pergi cari makanan sendiri. Rajuk dia, pergi cari makanan sendiri. Seminggu tak balik, balik dah kurus dah. Binatang pun ada perasaan, lagilah kita manusia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhir sekali ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala firmankan pada ayat yang ke-36, jazaa'an min rabbika ata'an hisab. Sebagai balasan jaza, balasan daripada Allah Rabbika, Tuhanmu itu, dan kurniaan, ata'an, kurniaan dan hitungannya cukup banyak, hisaban ni banyak. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu. Hasbi, perbanyakkan. Kita memperbanyakkan kita punya zikir-zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan, Allah menjanjikan gandaan-gandaan pahala kepada kita semua. Zikir-zikir ni tengok macam mudah dan simple je ya ibu-ibu. Tapi dalam zikir itulah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita banyak kelebihan, banyak manfaat yang Allah berikan kepada kita. Zikir la ilaha illallah. Kalau kita duduk apa kata mondok lah, kan. La ilaha illallah, nak dapatkan zikir la ilaha illallah tu bukan susah kan. Berminggu-minggu nak dapatkan, berbulan-bulan nak dapatkan. Maksudnya kita nak bagi faham kalimah la ilaha illallah, kita boleh perhatikan la ilaha illallah sampailah ada disebut hanya Allah saja, ataupun hu ada pun begitu juga. Itu semua kena belajar lah. Bukan kita suka-suka ambil. Kena ambil ijazahnya, kena mengaji sungguh-sungguh, kena orang kata mondok, kena apa orang kata, kalau mondok ni maksudnya apa kena dia apa yang istilah dia, qiyam lah, dia kena bersuluk, dia kena bersuluk, macam Rasulullah SAW lah. Allah Subhanahu wa taala pada permulaan nak mendapatkan kata wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala tu, Rasulullah berkhalwat, kan. Berkhalwat maksud, kalau kita khalwat sekarang istilahnya berdua-duaan, tapi khalwatnya Rasulullah itu yang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, mencari keridaan, mencari kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mencari sifat Ar-Rahman, sifat Ar-Rahim Allah. Tengok benda ni tak betul, Rasulullah tengok benda tak betul, dia tak suka. Macam Nabi Allah Ibrahim AS, Nabi Ismail AS, dia tengok benda tak betul, dia tak buat. Tak minum arak dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala jaga keterampilan Rasulullah SAW dan juga para rasul, juga para nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Selesai untuk 6 ayat yang Allah Subhanahu wa taala nak ceritakan kepada kita bagaimana keadaan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita ni dekat dunia pun kita, Allah Subhanahu wa taala dah bagi dah kenikmatan dari segi macam-macam, tetapi dekat syurga Allah lebih beri lagi kehebatan yang Allah berikan kepada kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka tak cukup sebenarnya. Kita sendirilah kita boleh rasa lah, ibu-ibu, ayah, kita boleh rasa kita punya kata amalan kita cukup ke tak cukup. Cukup ke tak cukup? Adakah kita umur kita ni
contohlah umur 40 ataupun umur 50 ataupun umur 60 ni, cukup tak kita nak menggapai ratusan tahun, ribuan tahun untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nak dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala, cukup tak? Macam itulah. Tapi sebab kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita ini buat 2 rakaat, contoh 2 rakaat qabliyah subuh, kita dapat apa? Nikmatnya, pahalanya, ganjarannya, dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya, bayangkan dunia dan seisinya kita dapat semua. Bukannya kebun kita kapai kasihnya, bukan. Dunia dan seisinya kita dapat. Yang kita belum teroka pun kita dapat. Petroleum, contoh macam itulah. Petroleum, kita bayangkanlah, dunia dan seisinya kita dapat petroleum, kita dapat emas, kita dapat perak, kita dapat titanium, kita dapat apa, macam-macam. Tu galian-galian yang mahal lah tu. Kalau kita jual, kita jadi jutawan. Bukan jutawan lagi, bilioner. Bukan bilioner, bilioner lagi. Trilioner dah sekarang ni. Kita dapat macam-macam. Dunia dan sini. Allah cakap itu benar. Allah cakap itu benar. Bukannya orang kata suka-suka. Kebenarannya nanti, bila mana kita dah masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, baru kita akan dapat nikmat tu. Kerana syurga itu lebih apa kata, lebih hebat daripada dunia. Kan ada kisah, bagaimana kisah yang Allah Subhanahu Wa Taala nukilkan, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala yang akhir sekali, orang yang akhir sekali, manusia yang akhir sekali yang Allah cungkil dekat neraka Allah tu, manusia yang terakhir tu, yang Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan pokok, pintu, di luar pintu pun dah indah, luar pintu pun dah indah, masuk pintu nampak apa, nampak padang yang cantik sangat. Dia pun nak rasa, dia pun ke depan lagi minta izin. Dah nampak rasa golek-golek dekat padang pun, depan tu nampak lagi, orang kata, pokok yang besar, yang rendang. Nak pergi izin, pergi minta lagi. Rupa-rupanya itu baru laman, tobo laman. Baru laman tau. Ada lagi syurga lagi. Syurga ni yang dia katakan dapatnya itu dalam hadis, saya lupa dah berapa, 12 kali ke, saya tak ingat, 12 kali dunia lah saya rasa, saya lupa. Lebih baik daripada 12 kali dunia. Ya Allah, itu yang terakhir tu, manusia yang terakhir sekali. Manusia, jangan sampai kita manusia yang terakhir lah. Manusia yang terakhir sekali. Kerana bila mana Allah Subhanahu Wa Taala dah ambil manusia yang terakhir sekali, nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan ambil, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, jadikan yang makhluk yang bernama kematian. Allah ambil makhluk kematian tu, Allah ambil, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kemudian Allah akan jadikan dia seperti seekor kambing dan Allah sembelih. Maka selepas itu dah tak adil lagi dah. Maka barang siapa manusia yang berada di dalam neraka Allah abadan abadan. Maka kita jangan sampai lah, kan? Kita risau juga ni. Yang cakap ni risau juga kita, takut juga kita, adakah kita ni terpanggil untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insan terpilih. Adakah kita ni insan terpilih? Kita dah kena korek-korek ke, jangan sampai kita ni abadan abadah lah dekat dalam neraka Allah. Tiada lagi kematian, maksudnya tak mati, sentiasa disiksa. Allah, tak tahu cakap macam mana, tak tahu. Kan kita yang lepas ni cerita tentang azab Allah, kan, macam mana azab Allah Subhanahu Wa Taala Allah bagi. Allah SWT Muhammad apa, tentang minuman, apa lagi, Allah SWT Muhammad, macam-macam lah Allah bagi tentang neraka Allah Subhanahu Wa Taala, azab ni, kan.
Banyak lagi lah nanti surah An-Naba bawa lagi ada lagi cerita tentang bagaimana keadaan-keadaan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita abadan abada. Manusia-manusia ni abadan abada berterusan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah azan dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka kita lihat ringkasan daripada ayat 31 hingga ayat yang ke-36 dalam surah An-Naba. Maka apa yang kita boleh ambil pedoman daripada 6 ayat tersebut? Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kejayaan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita keselamatan, dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita perlepasan daripada apa? Daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kejayaan. Bukan senang kita nak dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Keselamatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita daripada kita terjerumus kepada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, dan perlepasan kita yang orang semua kita lihat sendiri. Orang yang beriman ni akan melihat manusia-manusia yang gagal, dia akan terperosok, akan terjunam, terjatuh. Bayangkanlah titian sirat itu dikatakan apa? Dia punya titian itu dia punya sebesar apa? Rambut kita ni yang halus ni dibelah 7. Allah, macam mana tu? Tak boleh nak bayangkan. Bukannya jambatan, bukannya jambatan Pulau Pinang Abdul Hamid tu, bukannya jambatan apa? Jambatan Muar ke, bukan? Itu belebor pun dapat 2-4 kereta boleh lalu. Ini rambut dibelah 7. Dan Rasulullah SAW. Maka kita kena syukurlah daripada itu. Maka kalau kita terjatuh, kalau kita ni orang kata dah memang apa kata Allah Subhanahu Wa Taala kata jatuhlah. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita ni orang yang beriman, tetapi sebab kita pernah buat dosa, maksiat dan sebagainya, Allah nak bagi cuci, Allah nak bagi kita bersih sungguh-sungguh, baru diterima masuk dalam api neraka, api dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada manusia-manusia orang yang beriman ini, orang yang bertakwa ini, keindahan persiaran dalam taman-taman. Keindahan bersia-sia di dalam taman-taman syurga Allah. Kita boleh bayang macam mana taman-taman cantik. Ibu-ibu, ayah-ayah yang pernah pergi jalan-jalan keluar negara tu, boleh bayangkanlah bagaimana kita nak lalu bukit, nak laluan apa kata perkebunan ataupun taman yang penuh dengan pokok lavender contohlah. Kan macam indah tu. Yang kita tak pernah jumpa bunga ros ke apa ke, bunga orkid ke, yang kita pernah jumpa, kan? Ibu-ibu, ayah-ayah kalau tengok Hindustan tu macam itulah kan, kebun gitu kan, ataupun taman macam itu, taman-taman bunga macam itu lah. Sungguh indah, dengan adanya buah-buahan yang cukup khasiat. Dekat dunia lagi dah khasiat dah. Ada je punya, ada buku dia, yang buku khasiat pemakanan, makanan-makanan syurga ada. Anggur, kurma, apa itu, zaitun, apa lagi, mishmish, macam lah yang ada semua. Dan yang ketiga, bila mana kita dah masuk perkebunan, masuk taman, kita akan disambut dengan bidadari-bidadari syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Memang yang maaf cakapnya bidang dadanya. Pandai-pandai faham lah. Pandai-pandai faham lah. Bidang dadanya. Yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan yang mereka itu sebaya umurnya semua. Yang gadis-gadis maksudnya gadis. Yang cantik rupawan, yang akan melayani manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya yang bidang dadanya dan juga umurnya yang
yang sebaya, yang gadis ini maksudnya disifatkan sebagai, maaf cakap, tentang kepuasan nafsu dan juga seksual. Yang akan didapati di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita kat syurga tahan zina, tahan tengok maksiat dan sebagainya, tahan semua, tahan tunduk pandangan, dan insya-Allah kat syurga habis semua. Nikmatilah senikmat-nikmatnya. Begitulah yang Allah nak ceritakan. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menjamukan kepada orang-orang yang beriman ini, iaitu arak, susu, minuman-minuman syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan arak yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran ini, dalam surah Al-Waqi'ah, dalam mafhumnya mereka tidak pening kerananya dan tidak pula mabuk. Dalam surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-19, yang maksudnya minumlah, nak minum pun asalkan memang kita tak minum pun nak minum asalkan jangan mabuk kan, gitu kan. Tapi nak minumlah, memang tak mabuk. Macam itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan seterusnya, yang akhirnya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan orang-orang yang bertakwa ini satu keadaan keamanan, aman, damai, tenteram jiwanya, semualah yang Allah Subhanahu wa taala berikan hanya di syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memperincikan setiap kenikmatan ini. Ini baru antaranya. Ini baru antaranya, tapi ini antaranya yang besar lah yang kita boleh ambil. Kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, insya-Allah orang-orang yang beriman. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semua mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, Allahumma amin. Insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan habiskanlah insya-Allah untuk ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ke-37 hingga ayat yang ke-40 dalam surah An-Naba. InsyaAllah kita akan habiskanlah surah An-Naba. InsyaAllah. Allahumma amin. Mohon maaf atas kelewatan yang tadi. Tak pernah, saya dah keluar tadi pukul 6.45 dah keluar dah. Biasa memang saya berdezuk je sampai sini, dalam 20 minit sampailah insyaAllah. Tetapi tadi ada insiden ibu-ibu ayah depan tu, ada lori terbalik. Dia punya kaki ke atas. Kakinya dekat atas lori, bukan kereta, lori. Alhamdulillah. Tapi terkejut jugalah. Tapi alhamdulillah sampai juga licin kot jalannya. Hujan kan tadi. InsyaAllah kita wakufkan dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafil khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.